Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Iskandar bin Hasni, pelajar OUM Shah Alam, nombor matrik 881205 bagi program Bachelor of Science in Project and Facilities Management with Honours, semester Mei 2020. Pada hari ini saya akan mempersembahkan satu video persembahan bagi subjek ABCT 3103 iaitu Construction Technology. Membangun pemodelan maklumat iaitu BIM adalah satu proses yang disokong oleh pelbagai alat, teknologi dan kontrak yang melibatkan penjanaan dan pengurusan perwakilan digital, ciri fizikal dan fungsi tempat. Model maklumat bangunan ataupun BIM adalah fail komputer yang dapat diekstrak, ditukar atau dihubungkan untuk menyokong pengambilan keputusan mengenai aset yang dibina. Pelisian BIM digunakan oleh individu, perniagaan dan agensi pemerintah yang merancang, membina, mengoperasikan dan menyelenggara bangunan dan pelbagai infrastruktur fizikal seperti air, sampah, elektrik, gas, utiliti, komunikasi, jalan, keretapi, jambatan, pelabuhan dan terowong. Konsep BIM telah dikembangkan sejak tahun 1970-an lagi, tetapi ia hanya menjadi istilah yang dipersetujui pada awal tahun 2000. Pembangunan piawaian dan penerapan BIM telah berjalan dengan pantas pada berbagai negara yang menjadi standard untuk dibangunkan di United Kingdom pada tahun 2000 dan seterusnya telah membentuk asas standard antarabangsa dengan ISO 19650 yang dilancarkan pada Januari 2019. BIM adalah singkatan dari Building Information Modeling. Ini adalah proses kolaborasi yang membolehkan pelbagai pihak berkepentingan dan profesional AEC iaitu arkitek, engineer dan construction berkolaborasi dalam perancangan, reka bentuk dan pembinaan bangunan dalam satu model 3D. Ini juga dapat merangkumi operasi dan pengurusan bangunan menggunakan data yang dapat diakses oleh pemiliknya. Data ini membolehkan pemilik dan pihak berkepentingan untuk membuat keputusan berdasarkan maklumat yang berkaitan yang diperoleh dari model walaupun bangunan itu dibina. Permodelan maklumat bangunan BIM memberikan visualisasi 3D seni bina dan cara standard untuk berkongsi dan bertukar maklumat bangunan. Baru-baru ini, minat untuk menggunakan BIM semakin meningkat, tidak hanya untuk reka bentuk dan pembinaan, tetapi juga pengurusan pasca pembinaan kemudahan yang dibina. Dengan munculnya teknologi persekitaran binaan pintar ataupun SBE yang mempengaruhi kebanyakan ruang dengan objek pintar untuk meningkatkan kecekapan, keselamatan dan keselesaan bangunan penghuninya, terdapat juga keperluan untuk memahami dan mengatasi kekurangan yang dihadapi BIM dalam reka bentuk, pembinaan dan pengurusan bangunan pintar pada masa hadapan. Bangunan pintar adalah bangunan yang menggunakan teknologi untuk berkongsi maklumat tentang apa yang berlaku di bangunan antara sistem sehingga dapat memaksimalkan prestasi bangunan. Maklumat ini kemudian digunakan untuk menyelaraskan pelbagai proses dari pemanasan dan pengudaraan hingga penghawa dingin dan keselamatan. Overhead bangunan adalah kos yang besar bagi setiap pemilik dan pengguna bangunan. Walau bagaimanapun, ia merupakan perbelanjaan perniagaan yang diperlukan. Tahap perbelanjaan sering terbazir kerana tidak dapat digunakan secara bijak. Oleh itu, lampu mungkin terpasang di bilik atau ruang yang tidak digunakan. Motivasi utama di sebalik bangunan pintar adalah untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan sumber daya seperti ini baik untuk mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan tenaga. Pada masa lalu, gambar digunakan untuk menyatakan maklumat mengenai rancangan bangunan tertentu. Pendekatan 2D ini menjadikan sangat sukar untuk membayangkan dimensi dan keperluan.
Seterusnya, terhasillah CAD ataupun reka bentuk berbantu komputer yang membantu mereka melihat manfaat masyarakat, melihat manfaat rancangan dalam persekitaran digital. Kemudian CAD berubah menjadi 3D yang membawa visual yang lebih realistik. Sekarang BIM ataupun Building Information Modeling adalah standard tetapi lebih dari sekadar model 3D. Objek BIM merupakan komponen yang membentuk model BIM yang pintar dan mempunyai geometri serta menyimpan data. Sekiranya ada unsur yang diubah, perisian BIM mengemaskini model untuk mencerminkan perubahan tersebut. Ini membolehkan model tetap konsisten dan koordinasi sepanjang keseluruhan proses sehingga jurustruktur, arkitek, jurutera MEP, pereka, pengurus projek dan kontraktor dapat bekerjasama. BIM pada keseluruhan merujuk kepada proses semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengurusan sekitaran hidup aset yang dibina bekerja secara kolaborasi dan berkongsi data. Walau bagaimanapun, kekuatan BIM yang sebenarnya ada dalam huruf I itu sendiri iaitu information ataupun maklumat. Semua maklumat yang dikumpulkan dari konsep hingga selesai tidak hanya disimpan tetapi boleh digunakan semula. Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan, menyatakan maksud reka bentuk, meningkatkan untuk memberi pengetahuan dari pemegang saham ke pihak berkepentingan, mengurangkan perubahan dan masalah koordinasi tapak projek dan memberikan visi yang jelas mengenai bangunan yang ada untuk projek pengubahsuaian di kemudian hari. Sekarang kita akan memberikan maklumat tentang tahap BIM. Tahap BIM yang berbeza dapat dicapai untuk pelbagai jenis projek. Setiap tahap mewakili sekumpulan kriteria yang berbeza yang menunjukkan tahap kematangan tertentu. Tahap BIM bermula dengan kosong dan pergi ke BD, 4D, 5D dan 6D. Tujuan kadar tahap ini dihasilkan adalah untuk mengukur seberapa keberkesanan atau berapa banyak maklumat yang dikongsi dan dikendalikan sepanjang keseluruhan proses. Tahap kosong BIM merujuk kepada tidak terdapat sebarang operasi sama sekali. Pada hari ini, sebahagian besar industri sedang bekerja pada tahap ini, walaupun masih terdapat kerisauan di kalangan profesional yang tidak selesa untuk memperkenalkan proses baru. Menggunakan CAD 3D untuk konsep tetapi 2D untuk menyusun maklumat pengeluaran dan dokumentasi lain membawa maksud masih berada pada tahap BIM tahap 1. Pada tahap ini, standard CAD dikendalikan mengikut BS 1192/2007 dan perkongsian data elektronik dilakukan dari persekitaran data biasa iaitu CDE yang biasanya diuruskan oleh kontraktor. Banyak syarikat pada masa kini berada di level 1 BIM yang tidak melibatkan banyak kolaborasi dan setiap pihak berkepentingan menerbitkan dan menguruskan data mereka sendiri. Tahap 2 BIM mula bertambah dalam persekitaran kolaborasi. Pada tahap 2, semua ahli pasukan menggunakan model CAD 3D, tetapi kadang-kadang tidak dalam model yang sama. Walau bagaimanapun, cara pertukaran pihak berkepentingan membezakannya daripada tahap yang lain. Maklumat mengenai reka bentuk persekitaran yang dibina dikongsi melalui format fail umum. Apabila syarikat menggabungkan perkara ini dengan data mereka sendiri, mereka dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos. Oleh kerana data dikongsi dengan cara ini, perisian CAD mesti dapat mengeksport ke format fail yang sama seperti IFC iaitu Industry Foundation Class atau COBIE Construction Operation Building Information Exchange. BIM tahap 3 lebih kolaborasi yang
yang membawa maksud setiap orang menggunakan satu model projek yang sama, satu model projek secara bersama. Model ini wujud di persekitaran pusat dan dapat diakses dan diubah suai oleh semua orang. Hal ini disebut Open BIM yang membawa maksud bahawa lapisan perlindungan lain ditambahkan dan menambahkan nilai projek pada setiap tahap. Tujuan BIM. Kerana faedah yang sangat jelas, sudah pasti BIM telah menentukan tujuan dan objektif yang jelas bermanfaat bagi semua orang. Tidak dinafikan masa depan pembinaan akan lebih berkolaborasi dan digital. Apabila BIM menjadi semakin canggih, 4D, 5D dan 6D BIM akan memainkan peranan dalam proses tersebut. Selanjutnya, di seluruh dunia, terdapat usaha untuk mengurangkan sampah dalam pembinaan. Sebilangan besar ini disebabkan oleh ketidakcekapan rantaian bekalan, pertembungan dan ketidakcekapan tugasan kerja, pembahagian tugasan kerja. Dengan bekerja secara kolaborasi dan bekerjasama dalam lingkungan BIM, semua ini akan menjadi lebih kecil berkemungkinan dan menjadikannya hasil kerja yang lebih baik. Kemajuan pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT menyebabkan penggunaannya meluas di seluruh sektor industri termasuk pembinaan bangunan. Aspek penggunaan IC pada masa akan datang dan penting juga untuk kita jangkakan untuk menjadi pusat ialah pembinaan dan pengurusan Persekutuan Binaan Pintar ataupun SBE. Di sini persekitaran binaan pintar merujuk kepada persekutuan binaan yang telah dihasilkan dengan objek pintar seperti sensor dan penggerak dengan kemampuan perkomputeran dan komunikasi serta menjadikan persekutuan cukup pintar untuk berinteraksi untuk menyokong pengguna dalam aktiviti seharian. Di bangunan pintar, pengguna tidak hanya merujuk kepada penghuni bangunan tetapi juga pemilik serta pengurus bangunan. Yang pertama biasanya mementingkan bagaimana bangunan pintar dapat meningkatkan keselamatan, keselesaan dan produktiviti diri. Sementara bangunan yang terakhir lebih mementingkan bagaimana bangunan pintar dapat menyokong operasi dan pengurusan bangunan mereka dengan lebih baik. Sebagai tambahan, oleh sebab bangunan merupakan sumber utama penggunaan tenaga yang merangkumi 40% penggunaan tenaga primer di kebanyakan negara, SBE diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemampuan teknologinya untuk mencapai tahap kecekapan tenaga. Oleh itu, pembinaan SBE boleh mempunyai prosedur yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan pembinaan tradisional. Walaupun telah ada penelitian dan dilakukan terhadap pelbagai aspek SBE, namun ia hanya dapat mendapat kurang perhatian dan penerapan BIM dalam proses SBE sebelum dan sesudah pembinaan. Sekarang kita akan beralih kepada sumbangan BIM dalam pembangunan SBE. Reka bentuk dan pengurusan SBE pada umumnya menumpukan pada dua aspek iaitu perkhidmatan dan penginderaan. Perkhidmatan ini merujuk kepada perkhidmatan yang disediakan oleh SBE untuk menyokong pengguna dalam kehidupan seharian mereka. Dalam sistem bayangan pintar dicadangkan untuk menyediakan pengguna rumah dengan perkhidmatan dunia nyata. Ini boleh didefinisikan sebagai perkhidmatan yang mempengaruhi dunia nyata dengan mengubah faktor persekitaran pengguna seperti penyaman udara dan pencahayaan untuk mengesan dan menyelesaikan konflik perkhidmatan secara dinamik. Sebaliknya, beberapa pendekatan reka bentuk menganggap penginderaan sebagai salah satu komponen penting SBE. Model berasaskan sensor diterapkan pada reka bentuk ruang pintar. Dalam ECA iaitu peristiwa, keadaan dan tindakan, peraturan diperkenalkan untuk menerangkan perkhidmatan yang didorong oleh sensor dari rumah yang sering menyebabkan reaksi berantai iaitu satu perkara yang memberikan hasil secara automatik.
Oleh itu, kaedah dicadangkan untuk mengesan rantai perkhidmatan tersebut dan kemungkinan konflik di antara perkhidmatan. Fail BIM yang dihasilkan dari Revit dan disahkan menggunakan kerangka verifikasi di bahagian sebelumnya adalah keluaran dari pereka SBE atau arkitek semasa fasa reka bentuk bangunan. Dalam fasa pengurusan fasiliti pasca pembinaan, pengurus bangunan dapat menerapkan maklumat dalam fail BIM untuk melakukan pengurusan bangunan setiap hari termasuk pengurusan tenaga. Bagi menguraikan fail BIM dan membaca maklumat berprofil, terdapat dua kemungkinan pilihan untuk reka bentuk penyelidikan. Yang pertama adalah memperluas Revit menggunakan kit pengembangan perisian asli ataupun SDK untuk melaksanakan tugas pengurusan tenaga. Yang kedua adalah mengembangkan alat BIM yang berfungsi sebagai enjin pengurusan tenaga yang berasingan. Pilihan kedua adalah kebiasaan yang lebih praktikal untuk digunakan dalam sistem pengurusan bangunan ataupun Building Management System BMS dan sebagai reka bentuk yang membantu komputer ataupun CAD, iaitu alat untuk pereka bangunan dan arkitek. Dari data masa dari DER iaitu meter pintar dan sensor dikumpulkan dan disimpan dalam pangkalan data. Contoh data pemantauan masa dari sensor ruang tamu yang dipaparkan kepada pengguna iaitu pemilik rumah atau pengurus bangunan. Dengan data masa dari objek pintar, pengurusan dan analisa tenaga dalam perisian BIM dicapai. Data penjanaan masa DER di lokasi menunjukkan kapasiti pengeluaran tenaga semasa dan menunjukkan berapa banyak beban yang dapat dibekalkan dari grid kuasa, cuaca, suhu bangunan dan data penghuni. Dari sensor membentuk pandangan mengenai penjanaan dan penguasaan tenaga masa kini dan masa depan. Maklumat harga dari meter pintar membolehkan bangunan untuk melakukan tindakan permintaan dalam koordinasi dengan grid kuasa. Alat BIM menunjukkan fungsi pengurusan tenaga melalui simulasi peralihan permintaan. Apabila maklumat harga masa nyata dari meter pintar mencapai anggaran yang ditentukan oleh pengguna, perisian tersebut dapat memicu proses pergeseran permintaan dan mengirimkan perintah kawalan ke peralatan yang menggunakan tenaga. Alat ini menuju platform pengurusan bangunan berasaskan BIM yang maju untuk bangunan pintar untuk menjadi tuan rumah perkhidmatan dan aplikasi grid pintar seperti logi kuasa maya dan permintaan tindak balas. Terdapat pelbagai cabaran dalam mengintegrasikan SBE ke dalam BIM dan persekitaran binaan. Sejumlah persoalan timbul ketika mempertimbangkan kitaran hidup persekitaran binaan yang pintar. Yang pertama adalah bagaimana objek pintar disisipkan di persekitaran. Dari aspek sensor, lokasi fizikal dan tetapan di sekitarnya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sebagai contoh, cahaya ambient atau perinderaan penghunian. Dari aspek rangkaian maklumat sama ada rangkaian sensor tanpa wayar ataupun WSN atau internet berwayar digunakan, ia harus dirancang untuk menawarkan objek pintar tahap komunikasi yang lebih baik. Kedua adalah bagaimana objek pintar berinteraksi dengan persekitaran. Objek pintar terletak di kawasan tertentu untuk melaksanakan tugasnya dan sering memerlukan input data ruang seperti maklumat bangunan. Dalam menjalankan tugas, tindakan oleh objek pintar yang berlainan mungkin mempengaruhi sekumpulan faktor persekitaran yang sama dan kesannya harus dikaji dan difahami dalam konteks yang lain. Yang terakhir, yang paling penting, semasa melakukan analisa prestasi bangunan seperti analisa kecekapan tenaga SBE,
Bukan sahaja maklumat dari sensor atau meter yang sangat penting, tetapi data seni bina dan geometri bangunan juga diperlukan. Ketiga adalah pemeliharaan objek pintar tersebut dalam fasa pasca pembinaan bangunan. Dalam pengurusan bangunan adalah biasa bagi pengurus kemudahan untuk mengadu mengenai dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak tepat, iaitu bukan dokumentasi yang terkini, untuk mengekalkan persekitaran binaan yang lebih rumit dari struktur tradisional. Lebih banyak data reka bentuk dan pembinaan perlu didokumentasikan dan disampaikan kepada pengurus kemudahan. Sekiranya syarikat yang merancang dan membina bangunan tersebut tidak lagi wujud pada masa akan datang, pengurusan bangunan dapat terus berfungsi dengan baik dengan syarat maklumat yang didokumentasikan tersebut lengkap dan boleh dipercayai. Sekian, terima kasih, dan kita akan bertemu pada video persembahan pembelajaran pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.